Jadi bila dah berlaku kesyirikan, bila dah berlaku keingkaran pada Allah buat kali pertamanya selepas zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah bagi suhuf ke Allah tak bagi? Allah bagi suhuf ke tak bagi? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim Allah bagi suhuf. Suhuf ni lebih nipis, lebih kecil, lebih khusus daripada kitab. Daripada Nabi Ibrahim inilah memulakan perjalanan yang perlu kita tengok. Dia disiksa, dia nak dibunuh, dia nak dimusnahkan, dia nak dihancurkan akibat menentang kekufuran Namrud. Dia keluar daripada Faddam Aram, bumi asal dia, melakukan perjalanan ke arah utara. Kalau hari ini kita tengok peta, ada sebahagian Iran perjalanan dia, ada sebahagian Iraq. Dia masuk ke atas kawasan Syria, dia turun ke kawasan Jordan, kemudian turun kepada Kanaan yang kita namakan hari ini sebagai Palestin. Kemudian dia masuk Mesir bila terjadi kes dengan Maharaja Mesir hak cuba rampas isteri dia Sarah. Dia kembali semula ke mana? Ke Palestin. Bila dah kahwin dengan Hajar, timbul rasa cemburu, kena pi hantar pula ke Mekah. Kemudian kena tinggal pula isteri, masuk balik ke Palestin. Kemudian pi pula buat kali kedua untuk tengok anak yang semakin membesar. Kemudian berlakulah peristiwa pembinaan semula Kaabah. Kemudian kembali ke Palestin, meninggal, wafat. Kemudian diteruskan keturunan dia. Sekarang ni bila kita tengok lajuran ini, daripada Sarah, daripada Hajar lahirnya keturunan jalur Jurai, salasilah keturunan para nabi dan rasul. Dari Ismail jelas lahirnya keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ishak lahir Nabi apa? Anak Nabi Ishak Nabi apa? Nabi Ishak ni dia Nabi Ishak ni dia isteri dia nama Rifqah. Jadi dia beranak, isteri dia beranak, dapat anak kembar. Nabi Ishak ni isteri dia Rifqah melahirkan anak kembar. Abang nama Aisu, adik dia nama Yakub. Jadi Aisu ni dia nak jadi ni, Aisu ni kes dia sama macam nak jadi kes Nabi Yusuf. Jadi dia nak perhatian lebih daripada bapa dia Nabi Ishak tadi. Tapi Nabi Ishak lebih nampak macam menyayangi Nabi Yakub. Jadi takut jadi macam-macam dia buat ke adik dia ni, dia hantar kepada pak saudara dia Laman, iaitu adik-beradik kepada Rifqah ni, di satu kawasan tempat Nabi Ibrahim berasal dulu di Faddam Aram. Di situlah bila Nabi Yakub berhijrah, dia berkahwin dengan anak pak saudara dia. Dia kahwin berapa orang? 2. Layah dengan Rahil. Jadi bila nak kembali semula ke tempat bapa dia Nabi Ishak tu, dibekalkan oleh bapa mertuanya 2 orang pembantu, Zalfah dan Balhah. Jadi ada berapa isteri? Ada 4. Asal kahwin Layah dengan Rahil. Kemudian bagi 2 orang tu kahwinlah 4, senang, Zalfah dengan Balhah. Jadi 4 orang isteri. Masa tu adik-beradik tu, Layah dengan Rahil adik-beradik, tetapi syariat masa tu tak melarang kahwin dengan adik-beradik. Lani tak payah buat. Lani, anak Pak Cik Din 3 cantik, saya tak kahwin lagi. 3 sekaligus lagu mana? Tak payah cari penyakit. Jadi bila ada 4 orang isteri ni memulakan kehidupan, lalu lahirlah 12 orang anak. Siapa anak dia? Dengan Layah dapat 6 orang anak: Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Izakar, Zabulun. Dengan Rahil 2 orang anak, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin, adik dia.
Dengan Zalfah, Jad dan Ashir. Dengan Balhah, dan Naftali. Jadi 12. Inilah 12 keturunan Nabi Yaqub, juga dikenali 12 keturunan Bani Israel. Jadi Israel itu siapa? Nabi Yaqub. Bila sebut Bani Israel, anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Anak-anak Nabi Yaqub. Pasal apa Nabi Yaqub dikenali sebagai Israel? Apa maksud Israel? Hamba Allah, Abdullah. Tapi dia mula-mula dapat gelaran Israel kalau ikut Israiliyat yang mengarut. Dalam kitab Taurat kita panggil the Old Testament. The Old Testament asas dia ada 5 kan. Kita panggil the Book of Genesis, the Book of Exodus, the Book of Deuteronomy, the Book of Leviticus, the Book of Number. Dalam the Book of Genesis tu, dia ceritakan pada satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala ni turun ke bumi dan merupakan diri dia sebagai manusia. Ini Israiliyat mengarut Allah turun, dia merupa jadi orang, kemudian dia ajak, dia cabar Nabi Yaqub bergusti dengan dia. Tuhan menyamak jadi orang, merupa jadi orang, cabar Nabi hak dia buat, Nabi hak dia cipta, bergaduh, bergusti dengan dia. Tiba-tibanya smackdown kat Nabi Yaqub macam mana? Tiba-tiba terpeleok dia punya paha. Akhirnya dia mengaku kalah. Siapa yang mengaku kalah? Tuhan mengaku kalah. Oh, aku surrender, aku kalah. Selepas ini kamu jangan lagi dipanggil dengan Yaqub, tetapi dipanggil dengan Israel. Pada sisi awal, mengikut metod Israiliyat ni, Israel bukan bererti hamba Allah. Israel di sini meliputi kejadian tadi, bermaksud kamu yang mengalahkan Tuhan. Jadi hari ini pemaknaan Israel bagi kita dan pemaknaan Israel kamu mengalahkan Tuhan tetap ada di dalam pemikiran dan ideologi orang-orang Yahudi. Kamu mengalahkan Tuhan, kamu mengalahkan Tuhan, kamu mengalahkan Tuhan, itulah yang dia bawa. Dan hari ini mereka melakukan pelbagai program dan agenda untuk menaikkan kembali apa yang didasari dan dimaknakan dengan perkataan asal Israel tadi. Sebab tu hari-hari kerja dia cabar Tuhan, hari-hari kerja dia nak dapatkan kemurkaan Tuhan, hari-hari program dia nak dapat kemarahan Tuhan. Seolah-olah apa yang dia buat hari ini, ya Allah ya Tuhanku, mana dia murka kamu, mana dia kemarahan kamu, mana dia ujian kamu, mana dia musibah kamu, kami buat dosa macam-macam, kami lawan kamu macam-macam, mana dia? Faham ke tak? Kami buat dosa macam-macam, kami dia guna, tetapi pelaksana-pelaksana dia siapa? Anda terlibat atau tidak? Umat Islam terlibat atau tidak? Hari ini secara jelas kita sebut, dan saya pun malah nak sebut banyak kali. Kalau kita ambil atas acuan agama, kita ambil atas acuan agama hari ini, kalau bayangkan di sebelah saya ini beratur alim ulama daripada agama-agama lain, bermula dengan saya sebagai mewakili pihak Islam, lepas saya ada ulama Yahudi, ulama Kristian, Hindu, Buddha, sampailah apa agama sekalipun, dan di sebelah kanan saya yang siap akan bertanya soalan-soalan kepada pemuka-pemuka agama ini. Mari, number one, Ustaz, saya nak tanya, boleh tak dalam agama Islam berzina? Oh, minta maaf, tak boleh. Haram. Okey. Dalam agama Yahudi boleh tak berzina? Agak-agak apa jawapan dia? Tak boleh. Kristian? Tak boleh. Hindu? Tak boleh. Buddha? Tak boleh. Sampai mana pun tak boleh. Mari soalan yang kedua, Ustaz, boleh minum arak ke dalam agama Islam? Oh, tak boleh, haram. Nombor dua, agak-agak halal ke? Haram, 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 haram. Mari soalan ketiga, tipu orang boleh tak Ustaz dalam agama Islam? Tak boleh. Nombor dua, boleh tak? Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh.
Bunuh orang tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Rogol orang tak boleh, tak boleh, tak boleh. Semua agama mengajarkan kebaikan. Pada dasarnya semua mengajar kebaikan. Tetapi pemaknaan kebaikan dan kejahatan dalam agama bukan nilaian pada otak. Baik dan jahat dalam agama bukan manusia yang tentukan. Baik dan jahat dalam agama bukan pemikiran yang tentukan. Baik dan jahat dalam agama bukan ideologi yang tentukan. Baik dan jahat dalam agama ditentukan oleh Allah menerusi para utusannya dan kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi ataupun rasul. Nak tahu apa yang baik, apa yang jahat dalam hidup kita, landasan dia agama. Mana bukti dia? Buka kitab suci. Ini agama kata baik, ini agama kata tak baik. Walaupun dasar hati kita nak mengatakan agama kata baik tu tak baik, tetap salah kita. Kalaulah agama kata tak baik, hati kita nak kata baik, tetap kesalahan di pihak kita. Kita tak boleh nak menentukan kebaikan dan kejahatan atas dasar kita, tapi dasar yang ditentukan oleh pencipta kita. Dalam keadaan semua tak boleh, semua tak boleh, semua tak boleh tadi, nampakkah pada mata hadirin hadirat, mata muslimin muslimat, bila kita mula berjalan keluar daripada rumah, macam-macam event yang tidak tadi mula nampak pada kita. Satu lorong kita akan jumpa tengah rancak berzina, lorong kedua tengah rancak minum arak, mabuk dan khayal, lorong ketiga ada yang tengah tembak orang, lorong keempat ada yang tengah sembelih orang, masuk lorong kelima ada yang duk rogol orang, masuk lorong keenam duk tengah peras ugut orang, masuk lorong tu duk tipu orang. Hakikatnya agama tadi yang dipersoalkan tidak. Event tadi datang dari ajaran agama mana? Hada buat ni mengikut mana? Bila tanya seorang-seorang tadi, no, tidak, tak leh. Patuh apa berlaku ni mengikut mana? Mengikut mana? Agak-agak mengikut mana bang? Tadi bila tanya tak leh. Haduk jadi ni mengikut mana? Haduk jadi hakikatnya semua agama terlibat di dalamnya. Pi tempat orang minum arak, excuse me, boleh tanya kamu ni agama apa? Oh saya Hindu. Kamu saya Kristian. Kamu, nama saya Muhammad Saiful. Join sekali ustaz. Kenallah 2-3 tin dulu ke Tiger ke Anchor Beer ke Jolly Shandy ke apa ke. Muhammad Saiful, maksudnya di sana tak ada kau orang Islam yang mabuk hari ni? Saya tanya ni, tak ada kau orang Islam yang minum arak hari ni? Ada atau tak ada? Akibatnya ada orang Islam yang minum arak. Semua agama terlibat dalam isu ni. Pi bahagian berzina, agama lain tak kisahlah dia nak berzina. Orang Islam tak ada ke yang berzina hari ni? Tak ada ke bang? Orang Islam tak ada langsung berzina. Ada, Islam juga terlibat. Pi tempat kawasan bunuh orang, orang kafir je ke hak bunuh orang? Orang Islam tak ada yang jadi pembunuh ke bang? Ada, Islam juga terlibat, agama lain terlibat. Pilah semua event tu, Islam ada di situ, Yahudi ada di situ, Nasrani ada di situ, Buddha ada di situ, Hindu ada di situ. Yang penting bagi dia ialah biar kamu tidak meninggalkan agama kamu, tetapi inti agama sudah dikikis. Inti agama sudah tidak ada. Bila ditanyakan satu demi satu tadi, semuanya tidak. Layak atau tidak dia tepuk tangan sekarang sudah layak. Kerana anda cuma agama tinggal nama. Tapi hakikat ritual, hakikat amalan, hakikat beragama sudah tidak ada pada anda. Bukti tidak ada, event-event tadi yang membenarkan kita. Walaupun Islam aku minum arak, walaupun Islam aku tipu orang, walaupun Islam aku rogol orang, walaupun Islam aku berzina, walaupun Islam aku bunuh orang, walaupun Islam aku peras ugut orang, walaupun Islam aku macam-macam. Yang sebenarnya langsung tak diajar oleh mana-mana agama yang ada di situ.
tapi anda sudah meninggalkan. Tapi bila ditanya apa agama kamu, jawapan dia ialah Islam. Cukup dah bagi dia untuk bertepuk tangan atas peristiwa dan event ini. Apatah lagi kalau anda berjaya melangkaui batas. Bila kadang-kadang tekanan diberikan kepada kumpulan ini, mana agama kita ajar lagu ni adik, mana agama kita ajar lagu ni abang, mana agama kita ajar lagu ni makcik, dia akan mula memberontak. Dia akan mula memberontak bila kita mempersoalkan kehidupan dia yang sudah jauh daripada agama. Dia akan mempersoalkan kembali agama yang tak ada kebebasan. Dia akan mempersoalkan agama yang banyak memerangkap kita dengan kenyumudan. Agama kita tak profesional, agama kita tak terbuka, agama kita ni macam-macam. Lantas bila keluarnya ideologi seperti pluralisme dan liberalisme, anda ingat siapa yang akan jadi pengikut di belakang pertubuhan ini? Orang-orang yang datang masjid depan saya ini, atau orang-orang yang merontak terhadap agama mereka tadi? Anda ingat siapa nak jadi penyokong kuat di belakang? Anda atau mereka yang memberontak terhadap agama mereka sendiri tadi? Itulah yang akan jadi penyokong kuat.